Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 17 November, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama pagi ini. PH akur kekalahan di PRK Tanjung Piai, isyarat pengundi perlu diambil serius. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Barisan Nasional BN menawan semula kerusi Parlimen Tanjung Piai selepas calonnya Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng memenangi persaingan 6 penjuru pada pilihan raya kecil Parlimen itu. Datuk Seri Dr. Wee menang dengan majoriti 15,086 undi. Keputusan rasmi itu diumumkan oleh Pegawai Pengurus PRK Tanjung Piai, Zulkifli Muhammad Tahir, selepas selesai proses penjumlahan undi di Dewan Jumli Intan Sultan Ibrahim Pontian. Bekas wakil rakyat daripada MCA itu memperolehi 25,466 undi. Manakala pencabar terdekatnya, calon Pakatan Harapan Karmine Sardini menerima 10,380 undi. 4 calon lain dari Parti Gerakan, Berjasa dan 2 calon bebas pula hilang wang tebusan. Terdahulu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Azhar Azizan Harun berkata, PRK kali ini mencatatkan peratusan keluar mengundi 74.5%. Angka itu adalah yang kedua tertinggi selepas PRK Dun Rantau Negeri Sembilan sebanyak 79%. Terdapat 52,471 pengundi di kawasan parlimen berkenaan. Bagi pemegang mandat baru di Parlimen Tanjung Piai, meskipun di pihak pembangkang, beliau tetap komited untuk melaksanakan pelbagai program membantu rakyat. Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng berkata kemenangan itu menyuntik semangat baru untuk membalas budi pengundi. Saya beri komitmen bahawa walaupun sebagai pembangkang, saya masih akan mengambil kira bagaimana untuk melaksanakan pelbagai program untuk membantu orang kawasan saya, sebab saya agak terhutang budi juga kepada pengundi-pengundi saya yang memang memberi sokongan yang padu, yang kuat kepada saya. Bekas Wakil Rakyat Tanjung Piai 2 penggal dari MCA itu kini kembali ke kerusi parlimen selepas tewas pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Dalam pada itu, calon Pakatan Harapan Karmine Sardini pula reda dengan suara rakyat dalam pilihan raya itu. Jelasnya, keputusan itu tidak mematahkan semangatnya untuk terus berjuang untuk parti. Dan kita akan buat analisis lah berkaitan dengan keputusan ini, insyaAllah. Jadi Tuan Haji sebagai masih lagi ketua bahagian bersama. Ya, saya, ya. Dan ketua Pakatan Harapan di Tanjung Piai, insyaAllah. Akan terus... terus berjuang. Majoriti agak besar. Besar. Apa risiko ini? Ya? Majoriti agak besar. Kita akan buat analisis, kita akan buat analisis ini. Ya? Okey. Perasaan Haji sekarang macam mana Haji? Biasa. Saya mesti jadi orang kata ada orang dalam parti, saya akan terus berjuang lah. Beliau menerima pilihan yang dibuat oleh penduduk Tanjung Piai. Karmine bercakap kepada media selepas pertemuannya bersama pimpinan di Bilik Gerakan Utama Pakatan Harapan di Rambah. Susulan kekalahan itu juga, Pakatan Harapan Johor menerima keputusan PRK Tanjung Piai sebagai satu isyarat daripada pengundi yang perlu diambil serius oleh parti. Pengurusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata PH perlu menilai kembali dasar, pendekatan dan prestasinya. Mengambil kira kekalahan itu, PH tegasnya perlu kembali semula ke paparan lakaran dan menilai perkara yang telah menyumbang kepada tidak puas hati rakyat. PH Johor turut merakamkan penghargaan kepada seluruh jentera PH yang bekerja keras dengan komitmen tinggi dalam kempen itu. Sementara itu, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan keputusan berkenaan adalah mesej jelas rakyat kepada kerajaan PH. Ujarnya PH menghormati keputusan yang dibuat oleh rakyat keseluruhannya dan mengambil pengajaran dan iktibar. Pimpinan kerajaan PH turut diingatkan agar berusaha menanam keyakinan rakyat terhadap dasarnya dengan usaha positif melaksanakan janji.
7 pelatih Pusat Rawatan dan Pemulihan CCRC Sungai Ruan Raub Pahang bertindak memecahkan tingkap tandas asrama sebelum melarikan diri semalam. Ketua Polis Daerah Raub, Superintenden Kama Azurai Muhammad berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada jam 6.30 pagi. Siasatan polis mendapati semua pelatih yang berusia antara 36 hingga 50 tahun itu melarikan diri melalui pagar belakang CCRC. Seramai 16 pegawai dan anggota polis dibantu 40 pegawai dan anggota agensi anti dadah kebangsaan dan pihak CCRC digerakkan untuk mengesan pelatih terbabit. Orang ramai yang mempunyai maklumat atau terserempak dengan pelatih berkenaan diminta memaklumkan kepada pihak polis dengan menghubungi talian yang tertera. Kerajaan bersetuju untuk menaja usahawan barangan halal tempatan untuk membawa produk mereka sempena Tamasya Sukan Olimpik 2020 dari 24 Julai hingga 9 Ogos di Tokyo, Jepun. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof berkata, rancangan itu diputuskan berdasarkan pasarannya yang luas dan kuasa membeli kukuh yang dapat diperkenalkan produk Malaysia ke peringkat antarabangsa. Pada masa sama, Tamasya itu juga ujarnya boleh menjadi platform kepada pengusaha terbabit untuk meluaskan pasaran dengan rakan kongsi mengikut piawaian ditetapkan Kerajaan Jepun. Kita telah pun dapat persetujuan dengan Kerajaan Negeri Jepun di mana pendapatan yang kita panggil The Malaysia Street Food, The Malaysia Halal Street Food Street dipanggil satu tempat yang saya rasa akan dikunjungi oleh lebih kurang 40 juta pengunjung semasa Tamasya Olimpik 2020. Di situlah kita boleh pamerkan usahawan-usahawan. Bukan saja kebolehan kita, tetapi barangan itu sendiri. Beliau berkata demikian pada Karnival Gegar Usahawan Koperasi Negeri Melaka 2019 di Alu Gajah. Setakat ini 20 usahawan sudah mendaftar untuk ke Jepun dan 4 dilantik sebagai penyelaras untuk membantu mempromosikan produk halal. Dalam perkembangan lain, kementerian juga sudah menyelaras pencapaian dan keberhasilan inisiatif keusahawanan yang dilaksanakan pelbagai kementerian dan agensi ke arah meletakkan Malaysia sebagai negara keusahawanan tulen menjelang 2030. Universiti Malaysia Pahang UMP disaran menumpu perhatian terhadap pembangunan dalam bidang berteraskan pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET. Titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Bilal Shah, pengasuhan bidang itu juga diyakini mampu melonjakkan Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Baginda yang juga Chancellor Universiti bertitah sempena Majlis Convocation UMP ke-14 di Gambang. Dalam titahnya, Al-Sultan Abdullah mahu UMP terus ke hadapan dalam menjayakan agenda berkenaan. Maka saya menyeru universiti ini untuk mengambil langkah proaktif dalam menjayakan agenda ini. Saya berharap agar universiti ini akan dapat memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan dalam bidang kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Dengan pengalaman serta kerjasama antara UMP dan pihak industri dalam serta luar negara, Baginda yakin universiti terbabit mampu mengukuhkan peranannya melahirkan modal insan bagi memenuhi keperluan negara. Selain itu, Baginda turut bertitah sebuah yayasan akan ditubuhkan di UMP untuk mencari dana membantu penuntut kurang berkemampuan. Ahli Parlimen Batu P. Prabhakaran perlu diberi ruang menjalankan tugas seperti yang dimandatkan rakyat. Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu mengenai pengosongan kerusi Parlimen diwakili ahli Parlimen termuda itu tidak seharusnya dibangkitkan secara terbuka. Sebaliknya, sebarang perbincangan perlu dilakukan menggunakan saluran parti. Perkara ini boleh dirundingkan, tapi setakat ini dalam pertemuan saya terakhir yang Tian Chua tidak dibangkitkan lagi. Kita boleh bincang dalam saluran parti, tidak perlu suatu hal yang mengerohkan suasana. Setakat ini tak timbul. Adakah perlu wajib perkara meletakkan jawatan untuk bertuang pada sekarang tidak difikirkan dan tidak dijadikan syarat daripada awal. Tapi saya tidak mau membuat keputusan tamat itu terserah kepada perbincangan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada konvensyen
Convocation Parti Keadilan Rakyat Negeri Kedah Perlis di Kulim. Khamis lalu, 14 badan bukan kerajaan mencadangkan supaya Prabekaran mengosongkan kerusi Parlimen Batu bagi memberi laluan kepada Naib Presiden PKR Tian Chua. Bagaimanapun, dalam kenyataan balas, Prabekaran menegaskan tidak akan mengosongkan kerusi itu selaras mandat yang diberikan kepadanya. Dalam pada itu, PKR menghormati keputusan diambil Naib Presidennya Rafizi Ramli untuk tidak aktif dalam politik. Datuk Seri Anwar berkata parti memberi ruang kepada bekas ahli Parlimen Pandan itu menilai keputusannya. Dia dah umum lama. Dia banyak membantu dan saya faham dia seperti juga Nurul Izzah kadang merasa kekecewaan mereka kerana mereka mengharapkan sesuatu yang lebih positif berlaku. Dan kita beri masa kepada mereka. Beliau yang bersetuju kepakaran Rafizi masih diperlukan tidak menolak kemungkinan parti akan memujuk beliau untuk kekal aktif. Rafizi sebelum ini menyatakan tidak berminat aktif bidang politik pada masa terdekat. Program Go to Safety Point atau GTSP antara kolaborasi Polis Diraja Malaysia dengan pihak stesen minyak sebagai usaha mengukuhkan kerjasama dalam meningkatkan tahap keselamatan masyarakat. Tujuan utama GTSP adalah bagi mewujudkan tempat selamat orang awam mendapatkan bantuan sewaktu kecemasan. Pelancaran program GTSP peringkat Kelang Selatan dirasmikan oleh Ketua Polis Kelang Selatan, SCP Syamsul Amal Ramli. Kalau kita tengok Go to Safety Point itu sendiri, dia punya objektif. Objektif dia adalah untuk memberi kemudahan kepada masyarakat sekiranya berada di dalam keadaan kecemasan. Dalam konteks PDRM, of course kalau kita tengok ada kejadian, contohnya pergaduhan, kejadian-kejadian jenayah, samun ataupun ragut, dia boleh pergi ke lokasi-lokasi yang kita pilih tadi, stesen minyak, kedai-kedai 24 jam untuk mendapatkan bantuan awal. Objektif utama GTSP ini juga memberi peluang kepada pengusaha stesen minyak untuk menunaikan tanggungjawab sosial korporat kepada masyarakat selain membantu mangsa yang berada dalam keadaan kecemasan seiring menjaga keselamatan sebagai tanggungjawab bersama. GTSP sudah dipertontonkan kepada orang awam sebagai maklumat dan panduan di samping edaran risalah maklumat keselamatan. Kira-kira RM160,000 disalurkan kepada tabung Yayasan Hydrocephalus Negara YHN bagi membantu pesakit yang menghidap penyakit lebihan cecair dalam otak atau hydrocephalus. Menurut pengasas dan pengerusi YHN, Datuk Seri Megat D. Syahriman Zaharuddin, yayasan itu bertujuan membantu pesakit terbabit dan ahli keluarga. Antaranya melalui bimbingan dan kaunseling, khidmat nasihat, rawatan serta kos perubatan. Dan saya harap awareness program yang kita buat untuk pesakit ni dan juga penyakit ni kita dapat war-waran kepada masyarakat dan orang ramai lah seluruh negara. Kebanyakan pasien kita adalah keluarga yang berpendapatan rendah. So kita bantu dari segi medical dan juga operation, dan dalam bersama kita juga bekerjasama dengan hospital untuk memastikan mereka dapat operation dan treatment yang sewajarnya lah. Beliau berkata demikian selepas majlis makan malam amal yang dianjurkan buat kali pertama di Pusat Komuniti Bukit Damansara malam tadi. Melalui penerangan mengenai hydrocephalus, ia juga dapat menghindarkan persepsi negatif masyarakat sekaligus mengelakkan pesakit dan ahli keluarga berasa tersisih. Sebelum ini, YHN melaksanakan 172 program dan aktiviti dengan kos perbelanjaan mencecah RM132,000. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dalam laporan luar negara. Filipina merekodkan kes pertama penyakit yang mempunyai kaitan dengan penggunaan vape. Seorang remaja menetap di tengah Filipina yang menggunakan rokok elektronik selama 6 bulan dimasukkan ke hospital bulan lalu berikutan mengalami sesak nafas dan kecederaan paru-paru dikaitkan dengan vape. Dia yang dirawat oleh pakar paru-paru pediatrik telah dibenarkan keluar hospital. Bulan lalu, Jabatan Kesihatan Negara itu mengarahkan pihak hospital supaya merekodkan kes berkaitan vape dan merangka peraturan berkaitan penggunaannya. J'essaie de cacher la marque. Et je sors du champ comme si j'allais fumer ou...
Jutaan penduduk di New Delhi enggan menggunakan topeng muka ketika melakukan aktiviti di luar kediaman meskipun kualiti udara berada pada tahap bahaya. Jerebu tebal yang melanda negara itu berisiko mengakibatkan kematian pramatang dan barah paru-paru. Kanak-kanak terutamanya akan lebih mudah jatuh sakit. India mengarahkan semua sekolah di ibu negara ditutup berikutan jerebu. Penduduk terpaksa berdepan kesukaran untuk bernafas, sakit mata dan kepala. New Delhi mencatatkan indeks kualiti udara paling tercemar di dunia berikutan aktiviti pembakaran di ladang, pelepasan asap kenderaan dan debu binaan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Segmen sukan menjelang Tamasya Sukan SEA Filipina yang akan bermula 2 minggu lagi. Atlet negara kini sibuk membuat persiapan terakhir. Ia termasuk skuad rugby wanita negara yang sedang menanti senarai akhir pemain yang akan menyarung jersey kebangsaan bagi merebut pingat perak yang menjadi sasaran kali ini. Skuad negara nyata bersemangat dan teruja untuk bersaing di Filipina dan dijadualkan bertemu pasukan Singapura pada aksi pertama 7 Disember nanti. Sukadar meraih gangsa pada Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur. Jurulatih negara Nik Safwan Ismadi Nikman mensasarkan pingat perak untuk kali ini. Dia berharap pendedahan pemain dalam kejohanan Asia CD pada 9 dan 10 November lalu dapat meningkatkan prestasi pemain. 12 pemain akan mewakili negara dan senarai akhir itu dijangka akan diumumkan minggu hadapan. So ini merupakan satu cabaran yang cukup besarlah bagi kami. So daripada sini kita nak cuba buat yang terbaik dan juga menunjukkan yang sukan rugby wanita ni juga boleh diketengahkan di Malaysia ni. So tahun ni alhamdulillah saya dapat terpilih untuk main SEA Games. So saya rasa macam excited, at the same time saya rasa macam nervous jugalah nak main sebab first time. Dan saya kira macam baru start main rugby tahun lepas. So ni cabaran saya yang besar lah untuk main SEA Games tahun ni. Skuad negara akan berlepas ke Filipina 5 Disember nanti dan semalam berlangsung majlis makan malam skuad rugby negara bersama ibu bapa dan persatuan. Kemenangan skuad Harimau Malaya ke atas Thailand pada Khamis lalu nampaknya terpaksa dibayar dengan harga yang mahal. Ini kerana jurulatih Tan Cheng Ho bakal berdepan masalah penggantungan pemain dan kecederaan membabitkan 3 tonggak utama dalam satu lagi aksi kelaikan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 menentang Indonesia 2 hari lagi. Dua pemain Muhammad Syafiq Ahmad dan Matthew Davies bakal terlepas perlawanan menentang Indonesia kerana menjalani penggantungan akibat mengumpul 2 kad kuning yang dikutip setakat ini. Manakala Muhammad Syahmi Safari pula mengalami kecederaan otot menyebabkan dia tidak dapat menghabiskan permainan Khamis lalu. As a coach, saya mikir sebagai kita nak pemain tu kalau datang national team sentiasa bersedia dari segi mental dan fizikal. Itu sebab kita masih ada 1 hari 2 hari untuk bincang lagi lah. Of course, setiap kali saya beritahu untuk pasukan kebangsaan, setiap pemain itu terbuka dapat berpulang bersama dengan pasukan kebangsaan. Masa untuk mencari pengganti kian suntuk berbaki 2 hari lagi sebelum sepak mula berdepan Indonesia. Namun panggilan pemain lain akan dilakukan sekiranya keadaan memerlukan bagi mengisi kekosongan. Harimau Malaya memburu satu lagi kemenangan di Stadium Nasional Bukit Jalil Selasa ini yang diharap dapat menambah kutipan 6 mata serta memperbaiki kedudukan tangga keempat yang dihuni dalam kumpulan G ketika ini. Sekian paparan Buletin Pagi, terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Fatin Hamimah Yusof, salam hormat dan Assalamualaikum.